Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Wahai hamba-hamba Allah, bertakwalah kita kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benarnya, karena itulah bekalan yang sebaik-baik untuk kita bertemu dengan Allah Azza wa Jalla dalam pengembaraan kita seorang diri. Walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah. Kamu akan datang bertemu Allah Ta'ala seorang diri, sebagaimana kamu keluar daripada perut ibu dulu seorang diri, kamu masuk ke dalam kubur juga seorang diri. Maka apa yang kita ada bekalan, Allah Ta'ala memberi peringatan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kamu, kerana sebaik-baik bekalan itu iaitulah bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Para jemaah sekalian, pada hari ini Jumaat 16 September 2022 bersamaan dengan 19 Safar 1444, tajuk yang kita akan bincangkan iaitulah beberapa perkara amalan akhlak yang dapat meraih rahmat, kasih sayang dan perlindungan Allah Azza wa Jalla. Kita nak duduk di bawah rahmat Allah Azza wa Jalla, maka beberapa perkara yang perlu kita lakukan. Kerana dalam kehidupan kita sehari-hari ini, kita sudah tentu tidak dapat melepaskan diri daripada rahmat Allah Azza wa Jalla. Kita boleh bergerak ke sana ke sini, kita boleh bercakap, boleh makan dan minum, boleh melakukan apa sahaja yang kita kehendaki, semuanya kerana rahmat Allah Azza wa Jalla. Mulai dari bangun tidur, kita berdiri, berwudu, solat, berzikir, bekerja, semua hidup kita ini adalah terjadi dengan limpah kurnia daripada Allah Azza wa Jalla, dan kehidupan kita mengharapkan rahmat Allah Azza wa Jalla. Setara mana kita perlu pada rahmat? Dalam sebuah hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayat oleh Imam Abu Hurairah dan lain-lain, Nabi mengatakan, lan yudkhila ahadan amaluhul jannah. Ada kata laisa ahadum minkum, tidak ada mana-mana orang di kalangan kamu yang bergantung semata-mata dengan amalannya untuk masuk syurga. Mana amalan dia semata-mata boleh masuk syurga? Nabi kata tidak. Sahabat bila dengar hadis ini terkejut. Qalu wala anta ya Rasulullah. Rasulullah sendiri pun tak boleh masuk syurga dengan semata-mata amalan. Qala la wala ana illa an yataghammadani Allahu bi fadlin wa rahmah, kecuali apabila Allah Ta'ala curahkan kepada kita limpah kurniaannya, rahmatnya, barulah kita dapat ke syurga.
Maka Nabi kata saddidu wa qaribu, perbetulkanlah amalan kamu dan dekatkan diri kamu kepada Allah dengan melakukan ketaatan dan menjauhi segala kemungkaran. Jangan siapa-siapa minta nak mati. Wala yatamannayanna ahadukumul maut, jangan minta nak mati. Imma muhsinan, kalau dia orang baik, fala'allahu an yazdada khaira, dia boleh tambah lagi kebaikan. Wa imma musian, kalau orang tu tak baik, fala'allahu an yasta'tib, boleh jadi dia akan bertaubat. Hadis ini dalam Bukhari. Maka para jemaah sekalian, kita baru sedar di sini, kita ni duduk di dunia dan juga di akhirat sampai ke surga semata-mata dengan rahmat Allah Azza wa Jalla. Tetapi ingat, nak meraih rahmat mesti ada amalan. Amalan-amalan yang diredai oleh Allah Azza wa Jalla. Rahmat tak datang menggolek, kata orang, dan kita mesti berusaha. Maka para jemaah sekalian, kita dilahirkan ke dunia kerana cinta dan kasih sayang Allah Azza wa Jalla kepada kita, untuk memberi peluang supaya kita menjadi hamba Allah yang akan menyampaikan kita kepada rahmat Allah dan melayakkan kita masuk dalam syurga. Kemudian kita dibesarkan oleh ibu bapa kita dengan kasih sayang, kerana Allah Ta'ala memberikan rahmatnya dalam hati mereka, maka dijaganya kita daripada kecil sampai kepada kita besar, sampai kepada kita tua. Sehingga kan kata di para ulama, la yazalur rajulu tiflan, seorang itu masih dianggap kanak-kanak sehinggalah mak dia mati. Mana kita dengan ibu ni jangan rasa besar. Kita pangkat besar ke, kita body besar ke, kita buah besar ke, tapi dengan mak kita lah, dianggap masih lagi kanak-kanak selagi ibunya masih ada. Maka oleh itu sangat penting sekali bagi kita untuk sentiasa mendapatkan perlindungan, mendapat rahmat, mendapat kasih sayang, cinta daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi tujuan ini, maka kita kena berusaha dengan meraih beberapa amalan sifat-sifat yang baik. Para jemaah sekalian, dalam khutbah ini, panel khutbah memilih sebuah hadis. Salasum man kunna fihi awahu Allahu fi kanafi. Dia kata ada 3, siapa dia buat benda ni, dia akan dapat rahmat dan perlindungan Allah. Iaitulah orang yang diberi dia syukur, orang yang apabila dia mampu dia tak balas, apabila dia marah dia dapat menahan kemarahan. Makna hadis ni comel, rawahul Hakim, tetapi ulama hadis mengatakan hadzal hadis la yasbut, hadis ini tidak sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah diriwayatkan daripada Ibn Abbas daripada 2 jalur, kilahuma dhaifun jiddan, dua-duanya terlalu lemah. Bahkan ulama-ulama kibar, ulama hadis mengatakan, seperti Ad-Daruqutni mengatakan hadis ini batil, dan juga Syekh Az-Zahabi juga mengatakan batil. Kita mengharapkanlah kepada pena-pena penulis khutbah supaya memilih hadis-hadis yang banyak lagi yang sahih, yang berkait dengan tajuk yang kita bincangkan ini. Kita kata alhamdulillah. Jadi fadilatus syukru, fadilat syukur, fadilat memaafkan kesalahan orang ketika kita mampu memaafkan, fadilat menjaga diri, mengawal diri ketika marah, banyak. Terdapat hadis-hadis yang sahih yang begitu banyak. Kalaulah kita rujuk kepada kitab Riyadhus Salihin, Imam Nawawi telah bawa hadis-hadis ini. Jadi kita mengharapkanlah supaya di zaman maklumat yang begitu luas sekarang, sepatutnya orang yang berautoriti bertanggungjawab dengan masalah ini. Baik para jemaah sekalian, apa saja kita sudah pastikan bahawa 3 sifat ini terdapat dalam hadis-hadis dan juga terdapat dalam ayat-ayat Al-Quran yang begitu banyak, yang mengajar kepada kita supaya bersifat dengan sifat syukur, memaafkan dan menahan kemarahan. Tuan-tuan dan puan-puan, para jemaah, tanda 3 sifat ini yang perlu kita pelajari
dan perlu kita hayati bersama, bukan sekadar dilepaskan dalam khutbah, didengar dalam masjid ini, tapi tidak dibawa balik ke dalam kehidupan. Maka kita mengatakan itu tidak tercapai matlamat perbincangan kita. Para jemaah sekalian, 3 sifat ini kita akan bincangkan. Pertama, mensyukuri nikmat Allah Azza wa Jalla. Mensyukuri nikmat Allah Azza wa Jalla. Ada beberapa banyak nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita dari sesama manusia sekalipun. Kita tidak mampu menghitung segala pemberian mereka kepada kita. Begitu banyak nikmat yang sudah dirasakan, mulai dari hujung rambut sampai ke hujung kaki. Bayangkan pula nikmat dari Allah Azza wa Jalla, nascaya tidak akan terhitung dan tidak akan ada bandingannya sama sekali. Allah Ta'ala cabar kita, wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Andai kata kamu menghitung nikmat Allah, kamu tidak akan mampu. Habis tak payah hitung lah, kena hitung, baru kita terasa betapa luasnya rahmat, betapa banyaknya limpah kurnia yang Allah anugerahkan kepada kita. Kalau kita senaraikan barang-barang yang ada di tubuh kita, yang Allah Ta'ala beri kepada kita ini, berapa harga? Baru ni musim Covid, bila ada orang yang diganggu oleh virus corona ini, positif Covid, di antara perkara simptom dianya sesak napas, terpaksa kena guna oksigen, bahkan ditidurkan terbalik menungging kita beberapa hari. Kenapa? Tak cukup oksigen. Yang kita hari-hari duduk sedut oksigen Allah Ta'ala beri secara percuma ini, kita langsung tidak berfikir ini adalah merupakan rahmat Allah. Bila masuk dalam ward, kalau kita tengok pada bil yang kena bayar, berapa banyak kita terpaksa kena bayar harga oksigen sahaja. Para jemaah sekalian, kerana itu Allah Ta'ala peringatkan kepada kita dalam surah Ibrahim ayat 7, wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhan kamu memberitahu, demi sesungguhnya jika kamu bersyukur, nascaya aku akan tambah nikmat aku kepada kamu, dan demi sesungguhnya jika kamu kufur, engkar, sesungguhnya azabku amatlah keras. Jadi Allah ajar kepada kita supaya bersyukur. Dalam sebuah hadis lain, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis ini sahih. Nabi kata, ajaban li amril mu'min, ajaban li amril mu'minin. Pelik perangai orang mukmin. Semua perangai dia baik, semua urusan baik. Ini hanya ada pada orang yang benar-benar beriman. In asabathu sarra asyakar fakana khairallah. Kalau dia diberi kesenangan, dia syukur, itulah yang terbaik bagi dia. Wa in asabathu darra sabar. Kalau dia timpa kesusahan, dia sabar, fakana khairallah, maka sabar itu lebih baik baginya. Hadis ini rawahu Muslim. Maka Allah Ta'ala peringatkan dalam ayat yang kita baca tadi, supaya sentiasa bersyukur, aku tambah. Karena itu Al-Imam Qatadah rahimahullahu ta'ala mengatakan, inna Allah jalla sana'uhu la yu'azibu syakiran wala mu'minan. Allah SWT tidak akan mengazabkan orang yang bersyukur, orang mukmin yang bersyukur. Jadi kita nak jadi orang yang selamat di dunia, selamat di akhirat, maka kita kena bersyukur. Karena itu kata di ba'du salaf, an-ni'amu wahsyiyatun faqayyiduha bisyukri. Allah, nikmat itu diibarat seperti hayawan perburuan, laju dia lari. Kita bukan senang nak tangkap arnab pun payah, nak tangkap kancil lagi susah. Maka apakah tali mengikat dia? Syukur. Faqayyiduha bisyukri, kamu ikat dia dengan syukur pada Allah Azza wa Jalla. Kata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, Allah SWT jadikan
dia berinya nikmat kepada hamba-hamba yang dikehendakinya. Kalau dia syukur, Allah tambah. Kalau dia kufur nikmat, maka Allah Ta'ala jadikan harta itu azab untuk diri dia sendiri. Dia kaya harta tapi susah hidup. Hidup dia dalam ketakutan, takut orang colek. Pagi, petang, siang, malam duduk tunggu, duduk kira duit, dia tak tahu ke mana. Orang ajak pergi sana pun tak boleh, sini pun tak boleh. Maka kanu yusammuna asyukra, para ulama salah menamakan syukur itu dengan nama Al-Hafiz. Al-Hafiz mana penjaga, wal jalib dan penarik. Mana syukur, dia menjaga nikmat yang sedia ada dan dia menarik nikmat yang belum ada. Allahu Akbar. Banyak sekali hadis-hadis tentang syukur. Cukuplah setakat mana yang kita bincangkan. Ini khutbah ini pendek, bukan macam kuliah. Perkara yang kedua, sifat yang kedua yang perlu kita hayati untuk terus mendapat rahmat Allah Azza wa Jalla ialah dengan memaafkan kesalahan orang lain. Ini cakap mudah, buat payah. Nak maaf. Tentunya dalam pergaulan sehari-hari kita mungkin ada bahasa, tingkah laku dan gurauan. Orang itu bergurau tapi salah. Orang Kelantan kata gurau bewok dia ni. Gurau tapi dia cekal sungguh. Yang menjadi penyebab kepada timbulnya salah faham dan boleh berakhir dengan permusuhan. Boleh jadi kita yang melakukannya kepada orang lain, atau orang lain yang melakukannya kepada kita. Dalam hal inilah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suratul A'raf ayat 199, khuzil afwa wa'mur bil 'urfi wa'arid 'anil jahilin. Terimalah apa yang mudah engkau lakukan, suruhlah perkara yang baik, dan berpalinglah, jangan dihiraukan orang jahil yang degil dengan kejahilannya. Dalam ayat ini Allah SWT ajar kepada kita tentang apa dia ajar, supaya kita suruh benda baik. Tapi kalau orang jahil, maknanya orang yang perangai huduh, perangai tak baik, mari kacau kita terus duduk besar-besar sangat isu ni. Kalau tidak, tak boleh tidur kita duduk mikir ke dia. Banyak lagi lah dalam ayat-ayat lain Allah kata, wa iza khatabahumul jahiluna qalu salama. Apabila orang-orang jahil itu bercakap yang tak baik, kamu tinggalkanlah, tak usah duduk layan dia. Hari ni kalau kita layan orang-orang yang bercakap yang pelik-pelik ni, tuan-tuan, sakit kepala kita. Terus kata apa ni kalau main Facebook ni, kita tulis nasihat kat atas tu, dia komen kat bawah. Hui, dia punya komen. Sebab itulah saya kata kita bertanggungjawab dengan apa yang kita share di atas. Tapi yang bawah tu apa punya pasal, nak cari gaduh, carilah. Siapa dia suka nak balas, duduk situ. Kita sendiri kita tidak akan layan, sebab kalau duduk layan tu habis masa. Baiklah para jemaah sekalian, maka dengan memaafkan kesalahan orang lain yang pernah melanggar hak diri kita secara peribadi, ia akan menjadikan tarikan untuk tetap masuk ke dalam golongan yang diberi rahmat oleh Allah Azza wa Jalla. Kita kena ingat, ini dalam masalah peribadi kita. Orang serang kita, tapi kalau melibatkan marwah, melibatkan agama, tak boleh kita berdiam diri. Jangan, kita mesti mempertahankan. Apalagi kalau orang cabar kita dalam masalah-masalah yang terlibat dengan agama, kita mengatakan tidak. Itulah yang dinamakan perjuangan. Tapi kalau orang kata, oh dia ni gini-gini, kita kata biarlah, aku pun tak banyak buat ibadat. Kalau setakat dia cerca aku, jadi dia menambahkan rekod ibadat kita. Ada seorang ulama diceritakan daripada Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala, orang repot pada dia, Syekh, orang itu mengumpakmu, orang itu mengata ke awak, tak usah ni tak merah muka, tak cerangkak telinga. Dia kata, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepada aku pahala amalan yang aku tak buat. Allah nak anugerah kita. Mana bila orang itu cerita kita, bermakna dia beri pahala kepada kita. Kalau tak ada pahala dia nanti di akhirat, kita akan campakkan dosa-dosa kita ke atas kepalanya. Itulah yang disebut dalam hadisul muflis yang telah disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan itu percayalah, dendam kesumat
tidak akan menyelesaikan sebarang masalah, bahkan ia akan membuat hidup terseksa dan meletihkan diri. Lebih penting dari itu, kita pula akan disayangi oleh Allah Azza wa Jalla apabila kita memaafkan orang bila kita mampu. Ingat, dia beza di antara sabar dengan maaf. Orang ni kena kepada kita, kita boleh je lawan, kita boleh je ambil tindakan, tapi kita tak ambil, maka itu nama dia memaafkan. Tapi kalau kita memang tak boleh lawan dia, tak apa, aku maaf dia, betul ke awak maaf? Kalau awak tak mampu nak lawan, maka itu lebih kepada janib sabar. Kita sabar lah, mengharapkan Allah Ta'ala akan balas pada dia. Tapi maaf ni, kita mampu, kita tak maaf, kita tak ambil tindakan, itu maaf nama dia. Perkara yang ketiga, untuk menarik rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala ialah menghentikan kemarahan. Kemarahan ataupun al-ghadab biasanya terjadi kerana ada kejadian yang diakibatkan oleh tindakan orang-orang yang tidak baik. Kemarahan ini juga tidak dikendalikan. Jika tidak dikendalikan, tidak dikontrol, tidak dikawal, membuat diri kita mudah melakukan perbuatan-perbuatan di luar dugaan. Gelap mata, tanpa berfikir panjang, sehingga ada kejadian yang membawa kepada kematian. Dia boleh bunuh orang, tak apa, aku mati pun tak apa, asalkan aku boleh lawan. Suami cerai isteri kerana benda remeh-temeh. Berapa banyak kes-kes yang ditanya kepada kita, kata mu ni tak ada benda lain daripada kalimah cerai. Subhanallah, dia dah cerai. Kadang-kadang bukan 3, dia cerai sampai 100. Kata cerai lagi boleh juta, nak tahu, baru lagi lo talak, kata orang. Jadi dengan sebab marah, banyak kesan buruk yang berlaku. Maka sebagai seorang mukmin sejati, janganlah kita bersepak demikian. Kemarahan yang tidak dikawal ini akan menodai akhlak kita sendiri. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa syadidu bisur'ah, innamas syadidu allazi yamliku nafsuhu 'indal ghadabi. Maksudnya orang yang kuat bukanlah peninju antara bangsa. Orang yang kuat bukan ahli karate black belt, kata orang, tapi orang yang kuat bukanlah orang yang pandai berkelahi, tetapi orang yang dapat menguasai diri ketika dia marah. Hadis muttafaqun alaih, rawahul Bukhari wa Muslim. Maka para jemaah sekalian, rumusan daripada apa yang kita bincang ini, 3 faktor yang dapat menarik cinta dan rahmat Allah SWT kepada kita, apalagi di kala suasana yang tidak menentu sekarang ni. Orang mudah marah, mudah macam-macam. Jadi kita kawal diri kita daripada mengikut hawa nafsu, daripada mengikut kemarahan. Kalau orang duk komen sana-sana benda yang pelik-pelik pun tak usah duduk layan. Biarlah kita duduk dengan Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita, rahmatkan kita di dunia dan di akhirat. Di antara perkara yang perlu kita baiki, iaitulah perhubungan antara kita dengan keluarga. Sifat yang disebut tadi, syukur, memaafkan, sabar, sangat perlu dalam kehidupan kita ini. Kita ini kita dah ada nikmat yang banyak, tapi masih tak syukur. Bila tak syukur, itulah yang menyebabkan terjebaknya dia dengan rasuah, terjebaknya dia dengan skim-skim cepat kaya yang sebenarnya cepat miskin. Banyak terjebak sebab apa? Sebab tidak syukur, nak mengejar kemewahan kerana orang sebelah ada kereta baru, ada rumah besar. Kita juga dengan anak-anak kita juga terpaksa menahan, banyak memaafkan. Kalau mak berdendam dengan ayah, dengan anak, ayah ibu bapa berdendam dengan anak, maka di mana keselamatan anak-anak? Kita maaf, in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru. Kita maaf, kita banyak minta ampun, kita banyak berdoa kepada Allah SWT supaya keluarga kita menjadi keluarga yang baik, dan kita juga banyak bersabar daripada melakukan perkara yang mungkar, dan sabar menunaikan tanggungjawab. Para jemaah sekalian, pada hari Jumaat dan hari-hari yang lain, perbanyakkanlah selawat ke atas Nabi SAW, kerana perintah Allah dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima.